Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Hakimi. Terima kasih kepada yang dihormati Tuan Haji Muhammad Zamri bin Haji Muhammad Syafiq, pengarah Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah. Yang dihormati yang berusaha Dr. Baharudin Osman, Timbalan Pengarah Institut, tuan-tuan pensyarah, terusnya ibu bapa, seterusnya pelajar-pelajar, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tajuk kita merdeka dunia, merdeka akhirat. Saya seronok hari ini bila saya berhadapan dengan bakal-bakal asatizah, bakal-bakal pendakwah di negeri Sabah ni. Sebab itu tajuk-tajuk juga merdeka-merdeka juga. Kan? Tapi dah saya sampai ke tempat tuan-tuan, maka ada baiknya saya bawa kepada tuan-tuan semua bagaimana nak jadi seorang pendakwah. Pengalaman yang saya nak kongsikan pada tuan-tuan, mudah-mudahan sedikit sebanyak ada manfaat untuk masa depan tuan-tuan dalam bidang pendakwahan. Saya mula berdakwah, berceramah daripada tahun 1990. Tuan-tuan pun tak lahir lagi. Jadi bayangkan umur 90, tahun 90 saya dah pegang mikrofon. Tahun 90 saya dah jalan merata-rata. Sampailah sekarang 2022. 32 tahun. Ustaz Hakimi baru 29. Oh, 35. Nampak muda. Jadi Ustaz Hakimi umur 3 tahun saya dah ceramah dah. Sampai sekarang masih lagi jalan lagi dakwah. Dan herannya tak nampak tua tu. Tu yang heran. Tuan-tuan kena ambil belajar. Siapa yang datang hari ni untung belajar macam mana nak mengekalkan kemudaan tu tuan-tuan. Perasan pula tuan-tuan. Baik. Saya mula mengajar tahun 1990 sewaktu saya masih belajar. Bila saya duduk di Mahad Tahfiz Al-Quran dan Qiraat Negeri Perak, pengetua saya kata, "Kazim, kamu ganti ana ceramah dekat jabatan tu. Ana ada mesyuarat," kata dia. Jadi itulah kali pertama pada tahun 1990 saya mengajar. Itu pun sebab pengetua saya minta ganti. Tetapi waktu saya di sekolah memang saya dah jadi pemidato. Saya wakil sekolah, pemidato, wakil sampai ke peringkat negeri, peringkat kebangsaan, pidato syarahan agama, pidato piala diraja. Jadi saya memang kaki pidato sejak daripada sekolah lagi. Saya waktu-waktu macam ni pukul 9, pukul 10 pagi, guru saya akan suruh saya duduk di padang sekolah bercakap seorang-seorang. Kau berceramah tengah-tengah padang. Orang lalu lalang tengok budak-budak gila buat bercakap seorang-seorang. Akhirnya bila gila jadi penceramah. Jadi adik-adik kalau nak berceramah, gila dulu. Insya-Allah. Hospital Tanjung Rambutan tu banyak kosong lagi. Biar orang kata gila pun, supaya kita hilang sifat takut. Hilang sifat segan. Hilang kepada kita sifat tak berani nak cakap. Masalah kita sekarang ialah ilmu banyak, tapi tak berani nak cakap. Ilmu ada balik dari Mesir. Kau buat kuliah kejap. Anak. Lala dia belah gitu. Anak ke mana? Tak tahu pergi mana. Sebab dia takut nak cakap. Ada orang yang ada ilmu tapi tak pandai nak cakap. Apa kau nak cakap, Mat? Cakaplah, Mat. Dia dok dia tak reti nak cakap.
Ada ilmu tapi tak pandai nak cakap. Yang paling menakutkan tak ada ilmu, cakap banyak pula. Yang tu paling menakutkan. Ilmu tak ada, cakapnya banyak pula. Tuan PTA kita ada ke ni? Tuan PTA, pegawai takbir agama ada? Tuan tak ada ya? Baik. Kadang-kadang ilmu tak ada, cakap lebih. Itu orang Perak panggil labun. Labun je kamu ni. Itu labun. Bahasa Sabah apa ya? Cakap kosong apa ya? Sembang besar. Sembang kari. Temberang. Temberang. Kami orang Perak labun. Kamu ni labun je. Pandai labun saja tuan-tuan. Baik. Jadi adik-adik yang saya hormati, di antara benda yang kita kena buat ialah, selain daripada ada ilmu, ada cara menyampaikan pada orang. Ada keberanian untuk menyampaikan kepada orang. Ada seni untuk menyampaikan kepada orang. Seni inilah tuan-tuan kena gila, kena cari. Kalau tuan-tuan tak ada seni, tuan-tuan takkan ke mana dakwah. Contoh seni itu apa? Sekarang pukul 8.35. Okey. Selalu waktu ini, apa yang sesuai, siapa yang datang, dia kena tengok. Jam 9 malam, siapa yang datang, waktu itu, apa yang sesuai. Itulah cara penyampaian. Jangan kita bercakap pada anak-anak tadika macam kita cakap dengan budak universiti. Salah tu tak ada seni. Yang datangnya semua budak tadika, tabika kemas, pasti datang. Tapi bercakap macam budak you, pensyarah tu. Kalau kita melihat kepada metodologi pendidikan kita ya, anak-anak ya, apa ke benda engkau, metodologi apa benda? Budak tu bukannya faham, dia umur 5 tahun, 6 tahun. Sama-sama dia orang buat logi tu apa? Belakang rumah kita logi penapisan tandas tu. Itu logi lain dek, ini logi lain. Sebab tu bila bercakap dengan orang tua-tua lain, bercakap di padang lain, bercakap dalam bilik kuliah lain. Kalau tuan-tuan bercakap di padang, bercakap depan orang ramai khalayak pukul 9 malam, yang datang tu makcik, pakcik, opa, ayah, mak, anak kecil semua ada. Tuan-tuan tak boleh bawa dalam bilik kuliah ke sana. Jangan bawa style bilik kuliah di situ. Tak boleh pergi dia orang. Kalau kita melihat pendapat Imam At-Tabari dalam kitab dia, dia mengatakan bahawa, tetapi pendapat Imam At-Tabari dibantah pula oleh seorang lagi ulama, iaitu Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi mengatakan bahawa benda itu, tetapi pendapat Ibnu Jauzi dibantah pula. Sebab bila Nabi kau ni dibantah. Sebab orang datang di situ untuk belajar supaya mereka dapat satu keputusan. Hukum ini yang ni, hukum ini yang ni, hukum ni yang ni. Kita tak boleh bawa dia orang keluar daripada padang, bawa daripada keluar pada dewan dalam keadaan, mak, apa mak dapat tadi? Pendapat itu dibantah sampai habis dibantah. Yang nak dibawa pendapat itu mazhab ini, pendapat itu mazhab ni dalam bilik kuliah tuan-tuan. Sesuai dengan otak tuan-tuan, sesuai dengan umur tuan-tuan, sesuai dengan tak ada kerja kita ni, kita sebagai pelajar je, tapi orang di luar sana macam-macam kerja dia orang kena buat. Macam-macam benda dia orang kena fikir. Tiba-tiba kita mengajar dia orang yang menjadikan dia orang pening kepala lagi. Maka lama-lama dia datang tak seronok untuk datang belajar. Sebab itu yang di luar sana, yang di padang sana, bagi orang seronok. Bagi orang nak datang belajar. Lepas ni aku nak ikut kuliah di sana, aku nak ikut pengajian di sini. Itu sebagai penyemarak semangat untuk mereka datang belajar. Bukan nak cerita yang ini, yang tu yang orang-orang lari tuan-tuan. Sebab tu di situ tuan-tuan akan lihat antara orang yang berceramah, dalam ceramah dia ada ketawa, dalam ceramah dia ada serius, dalam ceramah dia ada lagu, dalam ceramah dia ada joke, ada humor. Orang yang macam ni akan lebih diminati daripada orang yang ceramah yang dibantah tadi ni. Akhirnya timbul pergaduhan. Itu penglipu lara. Ustaz tu penglipu lara, dia tak cerita ni, dia penglipu lara, dia bagi orang ketawa je. Ya, tuan-tuan ingat senang nak kontrol 2 jam orang supaya jangan bergerak. Tuan-tuan ingat senang nak kumpulkan orang 3 jam, jangan balik, jangan bercakap, dan baby pun jangan menangis, diam baby tu. Tuan-tuan ingat senang nak kontrol baby tu. Mak dia siap pukul mulut,
2 jam pukul mula budak, jangan nangis, jangan nangis. 2 jam setengah mati pula budak tu tuan-tuan. Tuan tengok senang ke nak kontrol orang datang daripada jauh-jauh. Pergi ke Sabah, pergi ke Sarawak ni tuan-tuan, Masya Allah, perginya hutan, perginya pokok. Tapi bila sampai tempat ceramah, ramai gila orang. Dari mana dia orang datang? Betul tuan-tuan, saya jadi pelik. Saya pergi ceramah di Sarawak, naik bot, naik ferry. Naik ferry sebelah, buaya sebelah tengok. Oh. Naik ferry, turun bukit, naik bukit. Bila sampai, Masya Allah, dari mana kau datang ni? Yang saya jumpa banyak tepi jalan ialah rumah burung. Burung walid. Tak ada orang, burung je. Tapi bila ceramah orang, burung pula tak ada. Jadi kenapa yang dia orang sanggup datang jauh-jauh dan boleh datang? Sebab benda itu menyeronokkan dia orang. Tapi kalau tuan-tuan bawa 100%, 100%, 100% ilmiah di situ. Pendapat ini dibantah. Baik dia jaga burung walid tuan-tuan. Sebab itu dalam kita nak mendidik, seni kena ada. Dalam kita nak berdakwah, seni kena ada.